Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Husna Akila binti Kamaruzaman, nombor matrik 049696. Pada video kali ini, kami telah diarahkan oleh Ustaz Hayyi, iaitu pensyarah bagi mata pelajaran amali terjemahan, untuk menganalisis dan mengkritik terjemahan daripada surah Luqman. Beberapa strategi yang telah dilakukan oleh penilai untuk menilai dan menganalisis terjemahan tersebut. Penilaian yang dibuat berdasarkan kepada potongan ayat demi potongan ayat daripada ayat tersebut. Hal ini bagi memudahkan penilai untuk menilai terjemahan tersebut jika terdapat kekurangan ataupun aspek yang perlu dikritik. Saya yakin kalian akan tertanya-tanya tentang terjemahan mana yang dipilih untuk dinilai, aspek apa yang dilihat untuk dianalisis, ayat mana daripada surah Luqman ini yang dipilih. Saya akan berkongsi serba sedikit tentang ayat-ayat yang dianalisis dan dikritik. Ayo saksikan. Ini adalah aspek ataupun kriteria yang dinilai oleh penilai. Yang pertama, laras bahasa. Yang kedua, penggunaan kata. Yang ketiga, ketepatan makna. Yang keempat, gaya penceritaan. Dan juga diselitkan terjemahan daripada penilai sendiri. Penilai telah memilih ayat yang ke-11 hingga 14 daripada surah Luqman. Analisis ataupun kritikan yang telah dipilih adalah daripada terjemahan Abdullah Basmih dan terjemahan Al-Hidayah. Mari lihat pada surah yang pertama yang dipilih oleh penilai, iaitu pada surah yang ke-11 daripada surah Luqman. Pada ayat ini, terjemahan Abdullah Basmih telah menterjemahkan kepada, "Ini semuanya adalah ciptaan Allah. Maka cubalah kamu tunjukkan kepadaku apakah yang telah diciptakan oleh makhluk-makhluk yang lain daripadanya, yakni yang kamu sembah itu. Tidak ada sesuatu pun, bahkan orang-orang yang zalim, yakni dengan perbuatan syiriknya itu, berada dalam kesesatan yang jelas nyata." Manakala terjemahan Al-Hidayah pula, "Inilah ciptaan Allah. Maka cubalah kamu tunjukkan kepadaku apakah yang telah diciptakan oleh, yakni sembahanmu selain Allah. Bahkan sebenarnya orang yang zalim itu berada dalam kesesatan yang nyata." Mari lihat kepada analisis ataupun kritikan yang telah dibuat oleh penilai. Dari segi laras bahasa, secara keseluruhan kedua-dua terjemahan iaitu daripada Abdullah Basmih dan Al-Hidayah adalah baik kerana penterjemah menggunakan laras bahasa yang mudah difahami untuk membaca sasaran. Walaupun begitu, selepas penelitian secara mendalam dilakukan, terdapat beberapa terjemahan yang kurang tepat dari aspek penggunaan kata, struktur bahasa dan ketepatan makna. Seterusnya kita lihat kepada penggunaan kata yang dipilih oleh kedua-dua terjemahan ini. Pada perkataan madza, yakni madza khalaqal ladzina min dunih, kedua-dua terjemahan telah memilih untuk menterjemahkannya kepada apakah. Jika merujuk kepada tata bahasa Melayu, apakah ini menunjukkan kata tanya ataupun kata soal yang mana ianya tidak sesuai digunakan di tengah-tengah ayat. Pada pendapat penilai, ianya mungkin dapat digantikan kepada apa dan menjadi apa yang telah diciptakan dalam terjemahan. Hal ini tidak mengubah maksud sebenar ayat tetapi lebih sesuai jika digunakannya. Seterusnya dari segi ketepatan makna. Pada potongan ayat fi dhalalin mubin, terjemahan Al-Hidayah telah menterjemahkannya kepada berada dalam kesesatan yang nyata berbanding berada dalam kesesatan yang jelas nyata oleh Abdullah Basmih. Oleh kerana perkataan jelas dan nyata ini membawa maksud yang sama, penilai berpendapat bahawa penterjemah tidak perlu mengulangi dua perkataan yang mempunyai makna yang seiring, yakni makna yang sama, bagi mengelakkan kesamaran kepada pembaca sasaran. Penilai juga bersetuju dengan terjemahan yang dihasilkan oleh Al-Hidayah berbanding terjemahan Abdullah Basmih. Seterusnya kita lihat kepada gaya penceritaan. Pada terjemahan Abdullah Basmih, didapati mempunyai unsur penambahan yang akan memberi kesan kepada pembaca sasaran untuk memahaminya. Mari lihat contoh. Sebagai contohnya pada potongan ayat madza khalaqal ladzina min dunih, Abdullah Basmih telah menterjemahkannya kepada
Apakah yang telah diciptakan oleh makhluk-makhluk yang lain daripadanya, yakni yang kamu sembah itu? Ianya terlampau melirik dan sukar difahami berbanding hasil terjemahan Al-Hidayah, iaitu yang berbunyi, apakah yang telah diciptakan oleh yakni sembahanmu selain Allah? Jika diperhatikan pada kata diciptakan oleh terjemahan Abdullah Basmi, wujudnya kesalahan tata bahasa iaitu jarak di antara perkataan di dan perkataan ciptakan. Ejaan yang sebenar adalah diciptakan iaitu rapat kerana ianya merupakan satu perkataan. Ini merupakan terjemahan daripada penilai untuk ayat ini. Terjemahannya berbunyi, inilah dia ciptaan Allah. Maka tunjukkanlah kepadaku apa yang telah diciptakan oleh yakni sembahanmu selain Allah. Bahkan, sebenarnya orang yang zalim itu berada dalam kesesatan yang nyata. Seterusnya pada ayat ke-12 dalam surah Luqman, terjemahan Abdullah Basmi telah menterjemahkan kepada, dan sesungguhnya kami telah memberi kepada Luqman hikmat kebijaksanaan, yakni serta kami perintahkan kepadanya, bersyukurlah kepada Allah, yakni akan segala nikmatnya kepadamu. Dan sesiapa yang bersyukur, maka faedahnya itu hanyalah terpulang kepada dirinya sendiri. Dan sesiapa yang tidak bersyukur, yakni maka tidaklah menjadi hal kepada Allah. Kerana sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Seterusnya pada terjemahan Al-Hidayah, terjemahannya berbunyi, dan sesungguhnya kami telah memberi hikmah kebijaksanaan kepada Luqman, iaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur yakni kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur yakni kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Mari lihat analisis ataupun kritikan daripada penilai dan segi laras bahasa. Secara keseluruhan, kedua-dua terjemahan iaitu daripada Abdullah Basmi dan Al-Hidayah adalah baik kerana penterjemah menggunakan laras bahasa yang mudah difahami untuk pembaca sesaran. Walaupun begitu, setelah memperhalusi hasil terjemahan berikut, yakni terjemahan Abdullah Basmi dan Al-Hidayah, terdapat beberapa terjemahan yang kurang tepat dari aspek penggunaan kata, struktur bahasa dan ketepatan makna. Seterusnya lihat kepada penggunaan kata. Penilai mendapati bahawa terdapat beberapa kesalahan dalam penggunaan kata, iaitu pada perkataan terpulang. Menurut Kamus Pelajar edisi kedua, terpulang bermaksud terserah, sedangkan dalam ayat ini ianya tidak memaksudkan kembali. Mungkin boleh dibuat penambahbaikan seperti, maka kebaikannya kembali kepada dirinya sendiri kerana ianya kelihatan lebih ringkas dan mudah. Yang mana perkataan terpulang ini telah dilakukan oleh terjemahan Abdullah Basmi. Seterusnya lihat kepada ketepatan makna. Pada potongan ayat Anishkurulillah ini, terjemahan Abdullah Basmi telah mewujudkan kesinambungan potongan ayat ini dan sebelumnya iaitu Walaqad atayna Luqman al-hikmah, yang ditulis di dalam kurungan iaitu serta kami perintahkan kepadanya, berbanding terjemahan Al-Hidayah yang tiada perkaitan di antaranya, yakni di antara ayat Anishkurulillah dan ayat Walaqad atayna Luqman al-hikmah. Menurut penilai, terjemahan dan sesungguhnya kami telah memberi hikmah kebijaksanaan kepada Luqman, iaitu bersyukurlah kepada Allah oleh Al-Hidayah, ianya sukar untuk difahami kerana tidak ada yang menghubungkan di antara perkataan iaitu dan perkataan bersyukurlah. Seterusnya kita lihat kepada gaya penceritaan yang dilakukan oleh kedua-dua terjemahan ini. Pada potongan ayat فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَمَنْ كَفَرَ, gaya penceritaan pada terjemahan Al-Hidayah kelihatan agak janggal dan tergantung kerana tiada penerangan yang mustahak pada ayat ini. Terjemahannya berbunyi, barang siapa yang tidak bersyukur yakni kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Hasil terjemahan yang tidak mencapai makna yang sebenar. Sebabkan itu, saya bersetuju dengan terjemahan Abdullah Basmi iaitu, dan sesiapa yang tidak bersyukur, maka tidaklah menjadi hal kepada Allah. Kerana sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Walaupun kelihatan agak panjang, namun maksud dan mesej sebenar yang hendak disampaikan itu diterima oleh pembaca sesaran. Seterusnya, berikut ada terjemahan yang dibuat oleh penilai untuk ayat yang ke-12. Berbunyi,
Dan sesungguhnya kami telah memberi kebijaksanaan kepada Luqman, yakni serta kami perintahkan kepadanya, bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur, maka kebaikannya kembali kepada diri sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, yakni tidaklah meniti hal kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Seterusnya ayat yang ke-13 daripada surah Luqman. Terjemahan Abdullah Basmi telah diterjemahkan kepada, dan ingatlah tatkala Luqman berkata kepada anaknya semasa ia memberi nasihat kepadanya, wahai anak kesayanganku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, yakni dengan sesuatu yang lain. Sungguhnya perbuatan syirik itu adalah satu kezaliman yang besar. Manakala terjemahan Al-Hidayah pula, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sungguhnya mempersekutukan, yakni Allah, adalah benar-benar kezaliman yang besar. Seterusnya kita lihat kepada laras bahasa yang digunakan oleh kedua terjemahan ini. Kedua-duanya adalah menggunakan laras bahasa yang baik dan mudah difahami untuk pembaca senarai. Walaupun begitu, selepas penelitian secara mendalam dilakukan, terdapat beberapa terjemahan yang kurang tepat dari aspek penggunaan kata, struktur bahasa dan ketepatan makna. Seterusnya melihat kepada aspek penggunaan kata. Pada potongan ayat wahwa ya'izuh ini, terdapat beberapa perbezaan penggunaan kata di antara terjemahan Abdullah Basmi dan Al-Hidayah. Yang pertama, perbezaan pada perkataan semasa dan ketika. Kedua-dua perkataan ini membawa maksud yang sama, akan tetapi penilai lebih cenderung kepada penggunaan kata semasa kerana kelihatan lebih klasik dan unik dalam terjemahan kali ini. Yang kedua, perbezaan pada perkataan ia dan dia. Kedua perkataan ini merupakan kata ganti nama diri ketiga dalam bahasa Melayu dan membawa erti yang sama. Dan ketiga, penggunaan kata nasihat dan pelajaran. Seterusnya dari aspek ketepatan makna. Menurut ketepatan makna, perkataan nasihat ini lebih sesuai dan lebih dekat dengan jiwa pembaca jika digunakan. Dan ini kerana dalam ayat Al-Quran menunjukkan bahawa Luqman hendak memberi nasihat serta peringatan kepada anaknya, dan secara tidak langsung ianya dapat memberi pelajaran kepada anaknya. Seterusnya, gaya penceritaan. Gaya penceritaan oleh Abdullah Basmi agak meliwah yang ditulis di dalam kurungan pada potongan ayat la tusyrik billah ini. Hasil terjemahnya ialah, janganlah engkau mempersekutukan Allah, yakni dengan sesuatu yang lain. Menurut penilai, jika tidak diletakkan penambahan dengan sesuatu yang lain itu pun, pembaca sesaran mampu mengagak dan memahami apa yang hendak dimasukkan pada ayat tersebut. Hal ini membuatkan penilai bersetuju dengan terjemahan yang dihasilkan oleh Al-Hidayah, iaitu janganlah engkau mempersekutukan Allah kerana ianya kelihatan lebih ringkas dan padat. Berikut adalah terjemahan yang dilakukan oleh penilai pada ayat ini yang berbunyi, dan ingatlah tatkala Luqman berkata dan memberi nasihat kepada anaknya, wahai anak kesayanganku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, kerana sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah satu kezaliman yang besar. Seterusnya ayat yang terakhir, iaitu ayat yang ke-14 daripada surah Luqman. Terjemahan Abdullah Basmi berbunyi, dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dengan menanggung kelemahan demi kelemahan, yakni dari awal mengandung hingga akhir menyusunya, dan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa 2 tahun. Yakni dengan yang demikian, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapamu, dan ingatlah kepada akulah jua tempat kembali, yakni untuk menerima balasan. Seterusnya terjemahan oleh Al-Hidayah, dan kami perintahkan kepada manusia, yakni agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungkannya dengan keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan tempoh menceraikan susunya ialah dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, dan kepada akulah kamu kembali. Dari segi laras bahasa, kedua-dua terjemahan ini, iaitu daripada terjemahan Abdullah Basmi dan terjemahan Al-Hidayah, adalah baik kerana berterjemah menggunakan laras bahasa yang mudah difahami untuk
kembali kesetaraan. Walaupun begitu, selepas penelitian secara mendalam dilakukan, terdapat beberapa terjemahan yang kurang tepat dari aspek penggunaan kata, struktur bahasa dan ketepatan makna. Seterusnya dari aspek penggunaan kata, penggunaan kata ibu bapa oleh terjemahan Abdullah Basmi ini kelihatan lebih sesuai berbanding istilah orang tua yang dilakukan oleh Al-Hidayah ataupun yang dipilih oleh Al-Hidayah. Akan tetapi, perkataan orang tua ini juga bermaksud ibu bapa menurut Kamus Pelajar edisi kedua. Secara peribadinya, perkataan ibu bapa ini lebih sampai maksud untuk pembaca sasaran. Namun begitu, terdapat kesalahan dari aspek ejaan pada terjemahan Abdullah Basmi, iaitu pada perkataan ibu bapa, iaitu kesalahan dari segi rapat di antara ibu dan bapa. Ejaan yang sebenar menurut Kamus Dewan edisi keempat ialah ibu bapa, iaitu ada jarak di antara perkataan ibu dan perkataan bapa. Seterusnya dari aspek ketepatan makna, istilah mengandungnya pada terjemahan Abdullah Basmi kelihatan janggal dan perlu ditukarkan kepada mengandungkannya. Ini akan menjejaskan kefahaman pembaca sasaran dari aspek ketepatan makna. Jika kita lihat, perbezaan di antara mengandungnya dan mengandungkannya adalah dari segi imbuhan akhir pada perkataan mengandung, iaitu mengandungkan, imbuhankan di situ. Seterusnya dari aspek gaya penceritaan yang dihasilkan oleh Abdullah Basmi ini agak melewah dan melirik kerana terlampau banyak unsur penambahan serta penjelasan. Sebagai contoh, pada potongan ayat Ilaihil Masir, Abdullah Basmi telah menerjemahkannya kepada dan yakni ingatlah kepada akulah jua tempat kembali, yakni untuk menerima balasan. Unsur penambahan yang dimaksudkan oleh penilai tadi ada pada terjemahan ini, iaitu dan yakni ingatlah. Jika penterjemah tidak meletakkannya, pembaca sasaran mampu memahami bahawa potongan ayat itu menunjukkan kepada penegasan. Namun begitu, penterjemah bersetuju dengan unsur penambahan pada terjemahan tempat kembali yakni untuk menerima balasan oleh Abdullah Basmi. Hal ini kerana tidak semua lapisan masyarakat dapat mengetahui ataupun dapat memahami tempat kembali apa yang dimaksudkan oleh Allah dalam ayat tersebut. Berikut adalah terjemahan yang dilakukan oleh penilai pada ayat yang ke-14, dan kami mewajibkan manusia untuk berbuat baik kepada ibu bapanya. Ibunya telah mengandungkannya dengan menanggung segala kelemahan dan kesakitan, yakni dari awal mengandung hingga akhir melahirkannya, dan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa 2 tahun. Maka bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapamu, dan kepada aku jualah tempat kamu kembali, yakni untuk menerima balasan. Sekian sahaja video pada kali ini. Terima kasih kerana menonton dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.